KPM. Hijau, tutup, scan, letak. Okey. Kuning, tutup, scan, letak. Hijau, tutup, scan, letak. Kuning, tutup, scan, letak. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan tengah ya. Saya tekan tengah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar anda yang sedang menonton? Bertemu lagi sekali kita di dalam pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama saya Syamira Nazir dan sudah semestinya bersama dengan guru kita tak lain tak bukan Cikgu Kamaruzaman. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Mira, saya kembali lagi Mira. Ya, kali ini Cikgu kembali dengan satu ilmu ataupun satu tema yang berlainan pula Cikgu. Saya juga membawa satu set Lego Education yang baru. Wah, untuk menarik dipertontonkan kepada Mira dan murid-murid di luar sana. Baik Cikgu. Tapi macam biasa sebelum tu Cikgu, ayo kita sama-sama menggunakan gel pembasmi kuman terlebih dahulu Cikgu. Silakan. Baik. Dan diikuti pula dengan saya. Baik, kepada semua kawan-kawan ataupun murid-murid di rumah yang sedang menonton sekarang, hari ini kita akan fokuskan kepada satu tema yang sangat lain dari yang lain kerana ini merupakan tema baru Cikgu yang baru saja dikenakan di dalam NRC ataupun Pertandingan Robotik Kebangsaan pada tahun 2016 di mana pada hari ini kita akan bercerita tentang reka cipta dan inovasi STEM. Murid-murid dekat rumah tahu tak STEM tu apa? STEM merupakan Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Tapi tak seronoklah macam Mira pun nak belajar banyak juga dengan cikgu ni. Jadi cikgu, apa sebenarnya perbezaan tema kita sekarang ni dengan yang sebelum ni cikgu? Jadi perbezaannya agak ketara Mira. Sebelum kita pergi kepada khusus kepada rekaan yang ada di depan saya ni, kita buat perbandingan sikit. Yang color sorter yang Mira gunakan pada awal tadi, dia menggunakan set Lego EV3. Dan juga perbandingannya, ia dilengkapi dengan sensor, ianya dilengkapi dengan programming juga. Jika dibandingkan dengan rekaan yang ada depan saya, untuk kategori ini kita menggunakan set yang baru, Mira. Iaitu kita menggunakan set apa yang kita panggil SPM. Bukan CJ Pelajaran Malaysia, tapi adalah Simple Powered Machine. Saya pernah kongsikan dengan Mira dulu. Ini adalah komponen yang ada dalam set ini. Dan jika dibandingkan dengan color sorter dan projek yang ada di hadapan kita, daripada segi skala, itu berskala kecil dan di hadapan kita adalah berskala besar. Betul, ya, cukup besar. Dan jika dibandingkan daripada segi set pula, Lego Education EV3 dilengkapi dengan sensors, programming dan juga brick. Cabaran lain pula untuk set SPM ini, ianya tidak dilengkapi dengan sensors, tidak ada programming. Dan ia hanya berdasarkan motor, bateri dan set Lego Technics sahaja. Jadi cabarannya agak berbeza. Jadi hari inilah benda yang kita akan beri tumpuan hari ini, Mira. Yep. Betul tu cikgu. Dan kepada kawan-kawan dekat rumah sana yang mungkin rasa macam alah senang je ni, tak ada programming cikgu. Tapi sebenarnya tidak, kerana sebenarnya ia lebih kompleks dan penuh dengan teknikal kan cikgu? Ya, dan ini yang kita belajar sama-sama. Jadi anda di rumah, kalau nak tahu bagaimana tekniknya yang Cikgu Kamaruzaman nak tunjukkan kepada anda kerana projek ini ada cerita di sebaliknya. Jadi kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM.
KPM. Baik, kembali kita dalam pertandingan robotik kebangsaan. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Kamarul. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Mira ada cakap projek yang ada di depan Mira ni ada kisah ataupun cerita yang tersendiri. Ini Mira nak cerita dekat kawan-kawan semua yang berada di rumah. Projek ini baru-baru ini berjaya untuk memenangi pingat emas di dalam ONRC, dan yang lebih istimewanya, projek ini dihasilkan oleh dua beradik di sekolah rendah lagi, masing-masing berusia 10 dan juga 9 tahun, iaitu nama muridnya ialah Nio Yu Ping dan juga Nio Yu Chen dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Aichen 2 Batu Pahat, Johor. Dan Cikgu Kamarul, boleh Cikgu Kamarul ceritakan siapa nama mentor bagi projek ini, Cikgu? Ya, semestinya kita tak boleh lupakan mentor juga, Mira. Ya. Mentor untuk pasukan ini adalah Encik Desmond Yi Han Kwan beserta dua orang jurulatihnya, iaitu Nio Shun Zi dan juga Wong Hui Meng. Tahniah diucapkan kerana mereka memenangi emas, ya, Mira, tahun ini. Betul tu, Cikgu. Ya, tahniah diucapkan. Tapi kan, Cikgu, apa nama tema projek ni, Cikgu? Okey, sebelum tu saya ingin kongsikan pada Mira dan murid-murid, kategori ini Reka Cipta dan Inovasi STEM mula diperkenalkan tahun 2016. Maafkan saya, betul 2016 dengan tema yang pertamanya iaitu Smart Furniture. Khusus untuk murid-murid berumur 10 hingga 14 tahun dan kategori ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan dan ia menggunakan set SPM iaitu Simple Powered Machines. Dan pada tahun ini temanya adalah bukan the Powerbots the Future of Energy, tetapi dia mempunyai temanya tersendiri iaitu the Lego Great Ball Contraption. Temanya juga adalah misinya tersendiri iaitu bagaimana murid-murid dalam pasukan boleh mencipta satu rekaan yang boleh mengalihkan bola, ball daripada satu posisi ke posisi yang lain. Dan di hadapan kita ni adalah rekaan yang telah memenangi emas. Jadi hari ini kita akan tahu dengan lebih lanjutlah berdasarkan rekaan ini, Mira. Ya, kalau macam tu, jom Cikgu. Sama-sama kita belajar. Jom kita tengok. Okey, Mira, tanpa membuang masa lagi, kita ada modul-modul yang kita nak tunjukkan. Satu modul bermakna adalah rekaan yang boleh mengalihkan bola daripada satu lokasi ke lokasi yang lain. Markah penuhnya 10. Di hadapan kita adalah rekaan yang ada 10 modul. Jadi markah penuh. Tak heranlah mereka dapat pingat emas. Betul tu, Cikgu. Wow, maksudnya di sini ada 10 modul, Cikgu. Saya rasa Mira dah tak sabar-sabar nak tengok macam mana benda ni berfungsi. Tapi sebelum kita lihat bagaimana mekanisme ni berfungsi secara penuh, kita tengok satu demi satu. Boleh, Mira? Cikgu. Okey, kita pergi pada modul yang pertama. Di sini. Dan untuk pengetahuan Mira dan murid-murid, di bahagian tengah ini adalah pusat pengumpulan bola. Di mana bola akan berkumpul di bahagian tengah ini. Seperti start and finish area untuk kategori regular kalau Mira masih ingat. Okey. Modul yang pertama adalah rantai penghantar berkembar. Di sini, Mira, kita ada dua. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita pergi jalan yang sebelah kiri dulu, Mira. Di sini. Di mana belt ini ataupun rantai ini akan berpusing dan akan mengangkat bola ke bahagian atas. Dan saya akan menunjukkan demonstrasi secara manual terlebih dahulu, Mira, ya. Boleh, Cikgu. Di mana bola akan pergi daripada rantai berkembar, modul yang pertama akan pergi kepada modul yang kedua, iaitu modul lengan bergerak. Saya atau tunjuk moving arm. Di sini. Di mana kalau cukup 3 bola, moving arm ini akan bergerak ke bawah. Mungkin Mira boleh, saya nak uji Mira. Mungkin ada beberapa aplikasi STEM yang Mira boleh tekankan di sini, Mira. Kalau saya tengok, Cikgu, di ruangan moving arm ni, antara aplikasi STEM yang kita boleh tekankan ialah mekanisme ayunan dan juga aci sesondol. Ya, tepat sekali, Mira. Okey, jadi saya tunjukkan contoh, ya. Jadi bila bola pergi masuk ke moving arm tersebut, cukup sahaja 3 bola, arm tersebut akan turun secara automatik. Dan kita ingatkan sekali lagi, tanpa programming, tanpa ada sensor, ini adalah cabaran utama untuk kategori ini, Mira. Okey, seterusnya di modul yang ketiga, yang saya rasa modul yang agak menarik, paling menarik sekali di sini. Betul, Cikgu. Dan ini diberi nama cawan berpusing. Tepat sekali, Mira. Cawan berpusing, ya? Cawan berpusing. Dia mengingatkan saya di suasana seperti di taman tema permainan, Mira. Dia akan berpusing. Betul, Cikgu. Bukan cawan berpusing, Cikgu, tetapi cawan pusingan. Menariknya. Ya, cawan pusingan. Baik, macam mana dia berfungsi ni, Cikgu? Dia akan berpusing dan dengan menggunakan aplikasi sistem gear, gandingan sejagat, tuas, aci sesondol dan mekanisme masa, ianya akan berpusing. Dan seterusnya, saya tunjuk contoh lagi sekali, ya. Bola akan dihantar
ke bahagian modul yang keempat, iaitu laluan bergilir ataupun flip-flop. Okey. Dan akan pergi ke modul yang seterusnya. Yang kelima, Cikgu. Modul yang seterusnya, yang kelima, ialah loceng berputar. Tepat sekali, Mira. Mungkin Mira boleh tunjukkan pada murid-murid, pada rakan-rakan di luar macam mana ianya berfungsi? Boleh, Cikgu. Sudah semestinya. Mira akan masukkan beberapa guli. Silakan, Mira. Ataupun bola di laluan ni. 1, 2, 3. Mira masuk lagi, Cikgu. Itu dia loceng berputar dan yang menggunakan aplikasi STEM, landasan condong dan tuas. Apabila landasan itu condong, dengan menggunakan tenaga daripada daya graviti, bola akan pergi ke mana-mana arah yang kita mahu. Okey. Seterusnya, apa pula yang menegak tu, Mira? Nampak tak? Ini diberi nama pam bola, Cikgu. Ya, tepat sekali, Mira. Di mana pam bola tersebut akan mengangkat bola ke bahagian atas dan mekanismenya adalah gear dan mekanisme timbal balik. Ini ulang kaji untuk kita, Mira, ya. Betul, Konsep-konsep asas dalam fizik dan sains. Okey, seterusnya ke bahagian yang paling besar saya rasa, iaitu kita ada modul yang ketujuh, iaitu landasan pinball. Dia mengingatkan saya kepada permainan pinball. Ya, betul, Cikgu. Permainan pinball kan apabila bola tu jatuh melepasi setiap halangan. Jadi saya nak minta Mira boleh tunjukkan pada kita semua macam mana ianya berfungsi. Boleh letakkan bola di bahagian atas, Mira? Boleh, Cikgu. Baik. Kalau macam tu Mira akan ke depan sikit, Cikgu. Silakan, Mira. Supaya sampai sedikit tangan Mira. Baik, Mira akan bergerak ke hadapan kawan-kawan. Kita sama-sama tengok bagaimana ia berfungsi. Okey, Mira akan masukkan dari sini. Betul, Cikgu? Yeah. Dari atas. Mira akan letak. Wah. Maksudnya jatuh tu. Okey, Mira cuba lagi sekali. Menarik. Jadi cuba lagi, Mira, lagi sekali. Mungkin. Lagi sekali, Cikgu. Cuba lagi sekali. Baik, kawan-kawan fokus ya. Mira akan cuba untuk ini cubaan yang ketiga. Ya. Kita tengok dia jatuh. Okey, terjatuh lagi, tak berjaya. Tak apa. Kita tengok. Tersangkut pula. Tapi ada juga yang berjaya sampai ke pusat pengumpulan bola, Mira. Baik. Apabila bola sampai semula ke pusat pengumpulan bola, dia akan juga melalui bukan saja belt yang pertama, tapi juga belt yang kedua, di mana bola tersebut akan dibawa kepada modul yang ke-8. Iaitu landasan berkipas, Cikgu. Landasan berkipas iaitu, kalau tadi di sebelah sini, sekarang di sebelah sini. Saya tunjukkan. Seolah-olah bola dibawa ke belt yang sebelah kanan dan akan dibawa ke landasan berkipas di sini. Di mana kalau boleh saya tunjukkan demonstrasi macam mana ianya berfungsi, Mira, ya. Okey. Dia akan jatuh di sini dan bola akan melalui laluan ini. Okey, kita tunjukkan, ya. Boleh. 1, 2. 2. Wow. Menarik, ya, Mira. Dan ketiga. Dan apabila landasan berkipas ni, Cikgu, antara STEM yang diaplikasikan di sini ialah landasan condong tu. Tepat sekali, Mira. Begitu ia juga menggunakan pelbagai lagi konsep STEM yang boleh kita aplikasikan. Seterusnya, modul yang ke-9. Modul yang ke-9 iaitu modul yang menegak ini, Mira. Ini adalah modul yang dipanggil rantai penghantar songsang ataupun inverse belt lift, di mana bola akan dihantar menggunakan belt ini berpusing sehingga ke bahagian atas. Dia mengingatkan saya kepada roller coaster lah, Mira. Ya, betul tu, Cikgu. Dia akan naik ke atas dan akan turun ke bahagian bawah dan seterusnya. Kalau boleh kita fokus di sini, di bahagian ini, dia akan sampai ke bahagian modul yang terakhir, modul yang ke-10, iaitu kereta perlombongan, Cikgu. Kereta perlombongan, ya, Mira, ya. 1, 2, 3. Dan juga 3. Di sini ialah bola diangkut oleh sebuah kereta menaiki landasan dan dilepaskan di puncak. Begitu ke, Cikgu? Tepat sekali, Mira. Dia menggunakan aplikasi STEM, gear, pautan, tuas dan landasan condong. Tanpa programming, tanpa sebarang sensor. Ini adalah cabaran utama untuk kategori ini, Mira. Wow. Baik, kawan-kawan semua mungkin nampak macam mudah saja kerana tidak menggunakan sebarang aplikasi ataupun tidak menggunakan programming, Cikgu. Tetapi sebenarnya macam Cikgu katakan tadi, dia mempunyai setiap mekanisme dan juga penuh dengan teknikal. Kalau ada yang tersilap komponennya tidak disambung dengan baik, tak jadilah projek ini, tu, Cikgu. Itu demonstrasi secara manual, Mira. Saya rasa Mira dan murid-murid mungkin dah tak sabar nak tengok macam mana
rekaan ini berfungsi jika kita hidupkan dia punya Swiss, Mira. Ya, kalau macam tu cikgu, jom kita tengok sama-sama. Jom. Jom. KPM. Didik TV KPM. Hai, salam sejahtera semua. Nama saya ialah Nyoy Ping. Saya berumur 10 tahun. Di sebelah saya ialah adik saya. Nama saya Nyoy Ijek. Saya berumur 9 tahun. Kami adalah pasukan Sudut dari SJKC Action 2 Batu Pahat, Johor. Kami mula mencuburi robotik dari kecil lagi. Kebanyakan mainan kami berasaskan Lego bricks. Sejak kecil, kami selalu bersama-sama ibu bapa ke pertandingan robotik di dalam dan luar negara. Saya menyertai pasukan robotik sekolah sejak tahun 1. Begitu juga saya. Saya pernah menyertai kategori We Do Regular. Pada tahun 2020, saya bersama adik menyertai We Do Open kategori. Tahun ini pula, kami menyertai kategori STEM.
kami mempelajari pengetahuan berkaitan dengan STEM, menyelesaikan masalah dan rasa ingin tahu pada suatu perkara. Kami pula bertambah yakin dan sentiasa tidak berputus asa. Baru-baru ini, kami telah mendapat johan kategori STEM dalam pertandingan ONRC peringkat kebangsaan. Tahun ini, kategori STEM bertemakan Great Ball Contraction. Kami perlu uji robot berulang kali bagi setiap modul yang berbeza. Kami perlu mereka robot menggunakan komponen yang ada. Kami selalu membuat rujukan online, buku-buku dan video di YouTube. Ibu bapa dan guru memberi bimbingan dan dorongan kepada kami. Kami berharap akan menjadi johan dalam pertandingan di peringkat dunia. Bye! Baik, kembali kita dalam pertandingan robotik kebangsaan NRC. Itu dia video daripada murid-murid yang telah terlibat dalam pertandingan robotik ini semenjak dari kecil lagi. Di awal usia mereka sudah didedahkan dengan kehebatan bagaimana untuk mereka cipta sendiri dan berinovasi dengan idea mereka tentang robot ni. Sangat menarik cikgu, betul ya? Amat menarik sekali Mira. Bila kita tengok daripada video tersebut dan daripada apa yang kita dah belajar hari ini, banyak yang kita dah belajar cikgu, terutama sekali dalam kategori baru ini yang baru saja diperkenalkan pada tahun 2016 cikgu. Tentang kategori reka cipta dan inovasi STEM ini. Apakah hasil pembelajaran yang boleh cikgu Kamaru kongsikan kepada saya dan juga mereka yang sedang menonton sekarang? Ya, kita baru saja selesai melihat demonstrasi projek mesin yang begitu menarik sekali Mira. Jadi hasil pembelajaran saya tidak lain tidak bukan adalah robotik sudah semestinya satu platform pembelajaran yang amat menarik dan komprehensif Mira. Sebagai contoh, dengan demonstrasi tadi kita dah tahu ada beberapa aplikasi STEM seperti tuas, mekanik, gear, aci sesondol, mekanisme masa dan sebagainya. Dan ini adalah kata kunci yang sebenar yang murid-murid belajar di sekolah dalam subjek reka bentuk dan teknologi dan juga dalam subjek sains. Jadi ini adalah platform permulaan yang amat baik seperti mana yang dikongsikan oleh murid-murid dalam video sebentar tadi Mira. Jadi ini sebagai platform persediaan sebelum mereka melangkah ke sekolah menengah. Kalau masuk sekolah menengah, ada kategori regular, ada kategori terbuka yang menggunakan set yang lebih canggih, ada programming, ada sensor dan sebagainya Mira. Jadi robotik adalah satu platform komprehensif untuk pembelajaran STEM. Apa itu STEM Mira? Sains, teknologi, engineering dan matematik. Jadi itulah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Mira. Ya, betul tu cikgu, seperti mana yang cikgu Kamaru telah kongsikan tadi. Sebenarnya orang kata dalam robotik ini, dalam robot ini tiada limit usia. Daripada semuda-mudanya, daripada yang kecil lagi kita sudah dedahkan sehinggalah kepada mereka yang sudah remaja yang berada di menengah atas cikgu. Tepat sekali. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu Kamarul atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang sudi menonton sehingga ke penghujungnya. Diharapkan segala ilmu dan informasi yang cikgu Kamarul kongsikan dapat memberikan manfaat kepada anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.